Salam sejahtera, bertemu kita kembali dalam topik pembuatan sabun dan tindakan pencuciannya. Jadi, sabun diperbuat daripada minyak yang berasal daripada tumbuhan atau lemak hewan, dan setiap sumber asid lemak atau minyak ini mempunyai jenis lemak yang berbeza. Contohnya, asid lemak, asid linolik ataupun omega 6 berasal dari minyak kelapa sawit, jagung, kacang soya, manakala asid alpha-linolenic omega 3 daripada minyak canola dan kacang soya. Asid olik pula didapati pada minyak buah zaitun dan asid palmitik adalah minyak kelapa sawit. Baik, ini kita sudah belajar serba sedikit dalam topik lemak ya. Baik, beribu tahun dahulu sabun dibuat dengan mendidihkan lemak haiwan dengan abu tumbuhan. Tetapi sekarang proses itu telah digantikan dengan proses yang lebih moden dan maju. So, sabun ialah garam yang terbentuk daripada tindak balas antara asid lemak dengan alkali. Perlu diingat, asid lemak dengan alkali. Okay? Jadi, lemak dan minyak tumbuhan terdiri daripada asid lemak dan gliserol, iaitu sejenis ester. Ingat, asid lemak dan gliserol ini adalah sejenis ester. Apabila ester dididihkan dengan alkali pekat seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida, garam asid lemak dan gliserol akan terhasil melalui tindak balas hidrolisis. Jadi garam asid lemak ini dinamakan sabun. Proses pembuatan sabun dikenali sebagai saponifikasi. Baik, di sini adalah persamaan pembuatan sabun. Minyak ataupun ester ditambah dengan alkali melalui proses hidrolisis. Baik, di sini maksudnya larutan ini dipanaskan ya, dan akan membentuk garam asid lemak sabun dan gliserol. Garam akan ditambahkan ke dalam campuran untuk merendahkan keterlarutan sabun dan membantu mengasingkan sabun. Dan selepas itu pewangi dan pewarna ditambahkan pada larutan sabun itu. Baik, ini adalah tindak balas pembuatan sabun ataupun saponifikasi. Di sini kita boleh tahu, di sini adalah gliserol asid lemak tambah air, hidrolisis dengan kehadiran alkali akan menghasilkan gliserol dan asid lemak. Asid lemak dan natrium hidroksida yaitu alkali tadi akan menghasilkan asid lemak natrium yaitu sabun dan air dan gliserol. Baik, pada proses E ialah proses pemecahan lemak kepada gliserol dan asid lemak. Setelah itu asid lemak akan bertindak dengan natrium hidroksida yaitu alkali ya. Baik, ini adalah contoh minyak kelapa sawit bergabung dengan natrium atau kalium hidroksida pekat akan menghasilkan sabun melalui proses pendidihan. Dan ini adalah contoh pembuatan sabun di dalam makmal. Baik, sekarang kita akan belajar tindakan pencucian sabun. Di sini ada dua bahagian yang terdapat pada molekul sabun. Yang pertama ialah larutan hidrofilik ya. Bahagian hidrofilik. Maafkan saya. Bahagian hidrofilik, yang larut dalam air. Ingat, filik dia suka larut air. Manakala bahagian asid lemak ini adalah hidrofobik ya, tidak larut air. Ini adalah bahagian yang mengandungi garam ya, dia larut air. Manakala yang mengandungi lemak ini tidak larut air. Baik, saya akan terangkan secara ringkas mekanisme tindakan pencucian sabun. Pada mulanya, sabun ditambah ke dalam air untuk mengurangkan ketegangan permukaan air dan membasahkan pakaian. Setelah itu, bahagian hidrofobik molekul sabun melekat dengan kotoran ataupun grease. Molekul sabun mengelilingi grease. Bahagian hidrofilik sabun larut dengan air, yaitu bahagian depan. Apabila air dikocak, molekul sabun bergerak bersama dengan bahagian hidrofilik sabun dan membawa kotoran bersama-sama
dan kotoran akhirnya dapat ditanggalkan. Baik, ini adalah contoh. Kita boleh dapati bahwa ini adalah oil ataupun minyak. Dia akan melekat dengan bahagian hidrofobik. Dan bahagian hidrofilik akan bergabung dengan molekul air. Dan setelah itu, apabila tindakan mengocakkan air, sabun itu akan tertanggal ya bersama-sama dengan larutan air. Jadi, inilah contoh tindakan pencucian sabun yang kamu perlu tahu. Jadi ada soalan-soalannya di sini, namakan 3 contoh minyak, berikan 1 contoh asid lemak dan sumbernya. Oke. Apakah itu sabun? Oke. Namakan proses pembuatan sabun. Apakah 2 komponen yang membina molekul sabun? Dan terangkan secara ringkas mekanisme tindakan pencucian sabun. Baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Please like, share, and subscribe. Jumpa lagi.